Selamat petang, salam sejahtera. Baru-baru ini, satu tular yang telah dinafikan oleh Jabatan Penjara amat mengejutkan kita. Versi itu mengatakan bahwa Najib tinggal di rumah pegawai kanan penjara. Dan Najib kononnya tidak tinggal dalam sel penjara. Aku ucapkan tahniah sekali lagi, kredit untuk Jabatan Penjara kerana cepat-cepat menafikan perkara ini dan cepat-cepat juga telah memberitahu bahawa Najib tidak pernah mendapat keistimewaan seperti yang tular itu. Dan aku juga mau menambah sedikit, aku amat percaya dengan penafian Jabatan Penjara tersebut, kerana macam yang aku kata, kalau orang lain yang kata, aku tak mahu percaya. Tapi oleh kerana ini adalah daripada Jabatan Penjara sendiri, aku percaya. Kalau ahli politik yang cakap, aku tak akan dapat percaya. Tapi hari ini, aku nak kongsi dengan kamu. Apa sebenarnya yang terjadi kepada Najib di penjara Kajang? Ini yang orang nak tahu. Najib sebenarnya makan makanan sama seperti banduan lain dan beliau juga mandi air sejuk. Wah, kesian juga kepada Najib kan, bertahun-tahun tinggal dalam keluarga elit, akhirnya terpaksa makan makanan seperti banduan lain, sama seperti banduan lain, dan mandi air sejuk. Tiada layanan istimewa untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di Kompleks Penjara Kajang, menurut satu laporan. Laporan utusan Malaysia memetik sumber sebagai berkata, selain ditempatkan di sel pengasingan atas faktor keselamatan sebagai banduan berprofil tinggi, Najib menerima layanan seperti banduan lain berdasarkan Perkara 8 Akta Penjara 2000. Sebagai seorang bekas pemimpin besar negara, sudah pasti kawalan akan dipertingkatkan bagi memastikan beliau berada dalam jagaan selamat di bawah Jabatan Penjara, katanya. Kata sumber itu lagi, makanan yang disediakan kepada Najib juga mengikut skala diet yang sama seperti banduan lain, dengan kekerapan biasanya 5 kali sehari. Namun, cadangan boleh dibuat oleh pegawai perubatan jika Najib memerlukan diet berlainan atas faktor kesehatan. Berkenan senaman pula, sumber itu berkata, Najib boleh membuat senaman dan rekreasi fizikal harian dengan syarat mengikut tata tertib keselamatan yang ditetapkan. Mandi air sejuk hanya guna kipas. Sementara itu, laporan itu turut memetik seorang lagi sumber yang rapat dengan Najib yang berkata, dia hanya mandi air sejuk dan sel pengasingannya hanya menggunakan kipas. Beliau ada alahan kulit. Kemarin dia di penjara, kemarin di mahkamah, nampak bahagian leher Najib kemerah-merahan akibat alahan kulit selain badan susut sedikit. Dalam sel Najib, Swiss pun tiada. Najib ada alahan. Kalau tidur, boleh berhenti bernafas. Jadi, kena pakai satu mesin. Malah, mesin itu pun kena tarik wayar, kata sumber itu seperti dipetik. Katanya lagi, dia difahamkan Najib tidak diberi doktor khas dan bergantung kepada doktor yang ditugaskan kepada semua banduan. Dalam pada itu, sumber pertama berkata, boleh menggunakan buku dan bahan bertulis yang diterima atau diperoleh melalui pegawai penjara dengan syarat mendapat kelulusan pegawai yang bertanggung jawab terhadap Najib. Najib mula menjalani hukuman penjaranya pada 23 Ogos lalu
Selepas Mahkamah Persekutuan menolak rayuan untuk mengenepikan sabitan dan hukuman terhadap kes rasuah SRC Internasional berjumlah Rm42 juta. Dia juga kini masih berdepan 3 lagi perbicaraan jenayah melibatkan 1MDB dan 1 perbicaraan berkenan SRC Internasional. Jika ditanya, adakah Najib akan dapat pengampunan daripada diraja dalam masa terdekat? Jawapannya ialah pengampunan untuk Najib hampir mustahil, kata bekas Peguam Negara. Bekas Peguam Negara mengatakan, saya amat gembira bila ditanya, apakah proses pengampunan dalam kes Najib? Terdapat begitu banyak maklumat yang salah, kata bekas Peguam Negara. Pertama, Anda mesti ingat pengampunan di Malaysia dinyatakan dalam perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan adalah berbahaya untuk membandingkannya dengan negara lain kerana ia adalah mekanisme Malaysia yang unik. Terdapat lembaga pengampunan di semua negeri yang dipengerusikan oleh Raja-Raja Melayu. Kita hanya perlu fokus kepada wilayah persekutuan kerana mahkamah yang berkaitan adalah di Mahkamah Jalan Duta. Jadi lembaga pengampunan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Menteri Wilayah Persekutuan adalah ahlinya. Begitu juga dengan AJ dan 3 atau 4 anggota masyarakat. Jadi pada asasnya, setiap mereka yang telah dibicarakan di Kuala Lumpur berada di bawah lembaga pengampunan Kuala Lumpur. Terdapat kira-kira 50,000 banduan di penjara kami. Banduan yang disabitkan kesalahan. Kesemua 50,000 daripada mereka berhak memohon pengampunan di bawah perkara 42. Terdapat masalah praktikal. Kerana jika 50,000 memohon, lembaga pengampunan akan runtuh. Mereka tidak dapat menampung permohonan sebegitu banyak. Jadi, terdapat proses yang dibina dan diikuti selama beberapa dekad sejak merdeka. Pada asasnya, Anda perlu menjalani 1/3 daripada hukuman penjara sebelum dapat memohon, seperti yang dikehendaki mengikut perlembagaan. Selain daripada itu, saudara-saudara yang saya hormati, apakah kemungkinan untuk Najib dapat pengampunan daripada Mahkamah Persekutuan, pengampunan daripada lembaga pengampunan? Jawapan daripada bekas peguam ini ialah bahawa Najib hampir mustahil untuk dapat pengampunan daripada lembaga pengampunan. Apabila ditanya, jadi Anda mengatakan pengampunan hampir mustahil untuk Najib? Bekas Peguam Negara ini menjawab, ya, atas alasan undang-undang yang saya berikan sekurang-kurangnya pada masa ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kesian pada Najib kerana Najib terpaksa meringkuk di penjara dengan keadaan makanan Najib sama seperti banduan lain, mandi air sejuk. Kita jumpa lagi. Bye-bye.